الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih. Pada fasal yang ketiga di bawah tajuk Adabul Khala, iaitu disiplin bila berada dalam bilik air ataupun adab-adab ketika hendak masuk bilik air dan juga semasa berada dalam bilik air. Perlu diingatlah bahawa fasal yang ketiga ni hadis-hadis yang dimuatkan oleh tuan kitab ni lah, Syekh Tibris ini. Sebenarnya hadis-hadis yang pelbagai lah status dia. Ada yang dhaif, tidak sekuat hadis-hadis fasa pertama dan fasa kedua. Itu dia punya metodologi dia lah. Sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis yang fasa ketiganya ada hadis-hadis berulang, hadis sama, cuma ada perbezaan lafaz, perbezaan sanad, dan banyak kita jumpa tu dhaif lah. Tapi setengah-setengah tu dhaif pun dia ada sokongnya hadis-hadis lain, mana tetap boleh diterima pakai. Misalnya hadis yang ke-32, Ana Aisyah qalat, man haddathakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabul illa qa'idah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesiapa yang menceritakan kepada kamu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, jangan kamu benarkannya. Tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam kencing kecuali dalam keadaan duduk. Sebenarnya hadis ini sekali kita tengok tu nampak bercanggah lah dengan hadis-hadis sebelum ini. Sebab Nabi suruh kencing ni saat dalam keadaan duduk. Dalam ada juga Nabi sebut, ada juga riwayat sebut bahawa Nabi ni berdiri. Kita bincang sebelum ni memang umumnya duduk. Tu makruf lah. Tapi ada juga Nabi kencing sambil berdiri. Walaupun ada setengah ulama kata sekali sahaja berlaku. Tiba-tiba bila kita tengok hadis ni, Aisyah dengan menggunakan bahasa yang begitu tegas. Kalau kamu dengar ada orang kata Nabi kecil sambil berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kamu kata dia betul, jangan kamu benarkan dia. Maka na yabulu illa qaida, Nabi ni tidak kencing melainkan dalam keadaan duduk. Bahasa dia tu tegaslah. Jadi sekali tengok hadis ni bercanggah, sebenarnya tidak bercanggah. Tidak bercanggah hadis ni sebenarnya. Cuba kita tengoklah di sini. Sebenarnya hadis ni dalam Sunan Nasa'i pun bincang dah. Kita bincang panjang lebar dalam pengajian Sunan Nasa'i. Hadis ini sebenarnya tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang Nabi SAW kencing sambil berdiri. Jadi apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha ni sebagai isteri Nabi SAW, beliau bercakap berdasarkan pengetahuannya, terutama sekali ketika baginda SAW berada di rumah. Kemungkinan terdapat banyak perkara yang berlaku di luar rumahnya, di luar pengetahuannya. Sebaliknya sahabat-sahabat utama Nabi SAW seperti Hudzaifah radhiyallahu anhu yang sering menemani baginda sallallahu alaihi wasallam melihat dengan sendiri perkara itu. Kerana hadis Nabi kecil berdiri ini riwayat Hudzaifah. Mungkin juga maksud Aisyah di sini ialah dari segi kebiasaan. Siapa dia kata Nabi kencing, sesiapa yang kata Nabi menjadi kebiasaan Nabi kencing sambil berdiri, jangan kamu benarkan. Boleh jadi itu maksudnya. Jadi kalau itulah maksud Aisyah, maka sebenarnya tidak ada berlaku percanggahan apa-apa dengan hadis-hadis
dengan hadis yang menyebutkan bahawa Nabi kencing sambil berdiri. Sebab itulah perkara ni telah dibuat semacam kesimpulan lah ahli ulama bahawa kebiasaan Nabi dan hak terbaiknya kencing sambil duduk. Dan ada hadis yang menyebutkan sambil Nabi kencing sambil berdiri. Kalau kita tidak mengira sebab-sebab yang disebut oleh ulama, maka dia menunjukkan harus sahaja, tidak wajib kencing sambil berdiri. Tapi sunat, baik, molek. Mana kencing sambil duduk tu dikira baik, molek, hatulah sebenarnya, sunnahnya. Tetapi kencing sambil berdiri ni tidak haram, maknanya harus. Saya tak jumpa lagi ulama sebut kencing sambil berdiri ni sunat. Setakat cuma yang ulama berani kata harus. Sebab tu kita kena kencing sambil duduklah, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang kita bincang dah pada minggu lepas. Baik. Ya, boleh. Mana? Rasanya bukan berdiri. Kalau Ibnu Umar tu bukan berdiri, duduk, cuma menghadap kiblat. Riwayat Abdi itu Hudzaifah Ibnu Yaman. Kalau Ibnu Umar naik atas rumah Hafsah tu kebetulan ternampak Rasulullah duduk di atas dua labinah. Dua apa ni? Labinatain, dua apa kita panggil kan? Macam bata lah. Hak tu sebenarnya dia menghadap kiblat. Di situlah ulama ambil kesimpulan bahawa bila Nabi lari menghadap kiblat di fadha. Fadha ni tanah terbuka, ruangan terbuka. Tapi kalau kencing dalam bilik air ada dinding, itu tidak mengapa, tidak termasuk dalam itu. Sebab apa hadis ni? Ulama juga lihat bahawa hadis-hadis berkenaan larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu semuanya hadis di padang pasir lah. Hadis di tanah fadha ni tanah lapang, tidak semesti padang pasir, tanah lapang yang tidak ada, yang bukan bilik air. Itu. Jadi hak kecil sambil berdiri ni Hudzaifah tu. Itu Baik, hadis yang ke-33, an Zaid bin Harithah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril alaihi salam atahu fi awwal ma uhiya ilayhi fa'allamahu al-wudu' was-salah falamma faragha min al-wudu' akhadha ghurfatan min ma' fanadha biha farjah. Daripada Zaid bin Harithah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Jibril alaihi salam datang kepadanya di permulaan baginda sallallahu alaihi wasallam diwahyukan. Lalu Jibril mengajarkannya wudu dan sembahyang. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari berwudu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam air. Segenggam air maknanya dia guna tangan dia lah, dia ambil air itu. Kita kata segenggam lah kita kata. Lalu baginda merenjiskan pada kemaluannya. Hadis ini terdapat dalam Sunan Ad-Daruqutni, bab tentang merenjiskan air di kemaluan. Musnad Ahmad, bab hadis Zaid bin Harithah. Syekh Arnaud mendhaifkan hadis ini. Kita bincang dah hadis ini dalam Sunan Nasa'i. Jadi hadis ni ada sokongan dia. Betul lah apa yang disebut oleh Syekh Arnaud, tetapi dia banyak juga sanad dia. Ulama kata hadis ni tidak dhaif. Kesimpulan ulama buat, tengok keseluruhan, dia ada sokongan hadis-hadis lain. Kita bincang dah dari Sunan Nasa'i. Jadi hikmah Nabi buat gini sebenarnya apa? Untuk mengelakkan daripada berlaku was-was itu. Sebab apa? Sebab kita telah ikut dah tata cara Nabi. Bila kencing kena istibrak, puas hati dah lah kira-kiranya. Kemudian selepas tu ambil wudu. Selesai ambil wudu, tengok-tengok, tidak yakin, cuma berasa. Tapi sebelum berasa was-was tu sudah yakin dah. Sudah tu kita kata buat belaka dah, istibrak tu kita panggil. Kira-kiranya yakin benar dah. Habis dah air kencing tu di saluran kencing itu. Ambil wudu tu berasa, tapi waktu tak yakin ada. Ataupun boleh jadi dia nampak ada keseksa air pada bahagian pakaian hak berbetul dengan kemaluan dia tu. Timbul was-was. Padahal tidak yakin, hak tentunya sebelum tu memang yakin dah. Jadi renjis air itu nak menghilangkan was-was itu. Jadi kita kira hak sebelum tu hak yakin. Jangan pula hak sebelum tu tak yakin dah. Tak boleh lagi tu. Kadang-kadang dia berasa kuat, tapi itu tidak yakin lah. Berasa saja. Tak usah kira tu. Dalam agama dia kira gitu. Kecuali kita yakin keluar, berasa lah. Bahkan bila kita basah, kita setuh keluar dalam kita, rasa basah.
Tu lain cerita lah. Tu kena tengok lah. Kayak dia boleh cium, kayak di seluar nak tengok dia bau lain. Ataupun kalau basah, memang kita pun jadi ni kalau tidak yakin pun ulama kata berat sangka ke arah keluar kecil tak boleh tu kena ambil wudu, kena bersih, kena istinja semula tu. Hak ni dak ni. Sebab hak tadi sebelum berlaku tu dia yakin dah. Kita kira hak tadi, hak berasa itu tu was-was. Was-was ni dia tidak yakin. Jadi nak menghilangkan was-was ni, hak ni sebenarnya bagi saya setakat apa yang saya baca lah, setengah-setengah ulama kata hak ni Nabi sebut untuk orang yang berpenyakit was-was. Jangan peluk-peluk kita pakat unjih pula. Hak tak jakit ni, tak kena penyakit ni, tak payah buat lah ni. Jangan dibuat ni bagi orang yang kena penyakit was-was. Nak rawat tu siapa gitu kena buat. Hak kita ni molek-molek ada dah, tak payah. Lama pakat nampak berjeruk belaka dah. Jangan buat gitu tidak. Ni untuk orang ada masalah ni. Tu kan. Hadis ke-34 an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad idza tawadda'ta fantadih rawahu at-Tirmidzi. Bolehlah kau baca Tirmidzi. Tirmidzi tu tak boleh. Tak boleh baca tu. وقال هذا حديث غريب وسمعت محمدا يعني البخاري يقول الحسن بن علي الهاشمي الراوي منكر الحديث. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, bila engkau hendak berwudu ya Muhammad idza tawadda'ta, apabila engkau telah selesai wudu. Tu maksud dia ubah sikit, tu ada kesilapan. Wahai Muhammad, bila engkau selesai berwudu, bila engkau telah berwudu, maka hendaklah renjis. Sebab kita tengok pada tawadda'ta tu fi'il madhi, telah berwudu, tawadda'a. Memang ada hadis lain, dia ada lagi hadis lain, ni bukan ni saja. Ni selepas selesai wudu. Jadi maknanya apabila engkau telah selesai berwudu, hendaklah merenjis. Renjis tu pada pakaian tu lah, bukan pada kemaluan tu, pada pakaian. Tapi ada juga sebenarnya, ada juga ulama, tapi ni ulama zahiri. Dia kata Nabi sebut fardah ni farjah ni dalam bahasa Arab farjah ni dia boleh untuk kemaluan perempuan, dia boleh untuk kemaluan lelaki. Sebab tu Nabi guna seperti ni. Idza tawadda'ta. Hak tadi hadis tadi pun. Fa nadha biha farjah, maka Nabi renjih pada farasnya. Yang terjemah gitu. Nanya pokok kita terjemah gitu. Sebab dia sebut farjah tu, farjah asalnya faraslah. Nah ayatnya dalam bahasa hadis farah yang dia guna untuk zakat dan juga untuk kemaluan perempuan. Dia guna juga, tapi hak kebanyakannya tidak gitu, tapi digunakan juga. Contoh di sini hadis yang ke-33 ni. Maka Nabi pun renjis pada kemaluan. Dia tidak sebut farah. Tapi kalau farjaha, boleh kita terjemah farasnya. Kalau farjaha, sebab ha tu dia rujuk pada perempuan. Boleh lah. Gitu cumanya dia kena faham lah. Kalau kita baca hadis-hadis berkait dengan taharah ni, memang dia ada guna pakai, tapi bukan kebanyakan lah. Dia guna juga faras ini untuk kemaluan lelaki. Sebab tu Al-Fadhil Ustaz Nasir terjemah merenjis kemaluannya, padahal guna farj. Dia faras ni kalau asal dari bahasa Arab, segi bahasa maknanya lubang. Lubang tu asal makna. Baik, tak apalah. Hadis ni pun sama juga. Renjis tu maknanya untuk orang yang waswas lah. Kalau kita tidak waswas, tak perlu seperti yang saya sebut tadi lah. Sebab tu Nabi SAW sebut hadis ni. Apakah Nabi buat gini sama? Tak. Hak ni Nabi nak ajarnya waswas. Sebab tu ulama bincang hadis dalam konteks nak menghilangkan waswas. Jadi nak menghilangkan waswas ni mesti berkait dengan orang yang telah ada penyakit tu. Jadi kita yang tak kena penyakit tu, tak usah duk mengada-ngada lah. Itu Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis gharib. Aku mendengar Muhammad, iaitu Al-Bukhari, Imam Bukhari, sebab dia ni anak murid Imam Bukhari, Imam Tirmizi ni.
Bila dia sebut Muhammad berkata, maknanya Imam Bukhari lah tu. Kalau dia sendiri dia kata qala Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Kalau dia kata Abu Abdurrahman, makna dia kalau baca kitab Tirmizi gitu lah. Kalau dia kata qala Abu Abdurrahman, mana dia? Kalau dia kata qala Muhammad, padahal nama dia Muhammad. Tirmizi ni nama dia Muhammad. Tapi dia tak guna, dia tak kata qala Muhammad. Kalau dia guna qala Muhammad, itu dia nak ayat hatu bu dia, Imam Bukhari. Kalau dia nak ayat dia kata pandangan peribadi dia, dia akan kata qala Abu Abdurrahman. Itu style Imam Tirmizi. Di sini dia sebut suasami itu Muhammad. Yaqul, yakni itu Al-Bukhari itu sebenarnya perawi sebut tu. Perawi tu. Bukan asal Imam Tirmizi. Kalau adalah asal dia tak sebut gitu. Dia kata qala Muhammad, yakni Tirmizi, yakni Al-Bukhari itu kata-kata perawi. Dia takut kita tak faham. Takut kita kata Muhammad ni dia lah memang Imam Tirmizi nama Muhammad. Tak. Dalam kitab dia kalau dia guna Muhammad, maknanya tu guru dia Imam Al-Bukhari. Kalau dia nak ayat dia kata, dia akan kata qala Abu Abdurrahman. Sebab dia ni kunyah Abdurrahman. Kunyah ni Abu Abdurrahman. Anak dia ada nama Abdurrahman. Kata Imam Bukhari, Hasan bin Ali Al-Hashimi, dia ni adalah seorang perawi yang sering meriwayatkan hadis munkar. Maknanya hadis ni dhaif lah. Kira-kira dhaif lah. Tapi hadis ni dengan sanad ni. Sebab tu saya kata hak berkenaan dengan renjih kemaluannya, dia ada hadis yang tidak dhaif. Hak ni dhaif. Dhaif ni bukan kerana matan dia, kerana sanad dia. Sanad dia tu ada seorang perawi bernama Hasan bin Ali Al-Hashimi. Dia ni sering meriwayatkan hadis munkar. Hadis munkar ni mana hadis dia riwayat ni bercanggah dengan hadis orang lain, hak lebih kuat. Jadi munkar lah. Munkar ni kira-kira dhaif berat lah. Perbincangan tentang merenjiskan air di tempat kemaluan telah dibincangkan dalam hadis ke-28 bincang dah sebelum ni. Baik, kita pindah pula kepada hadis yang ke-35. An Aisyah qalat bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Umar khalfahu bikuzim mimma faqala ma hadha ya Umar faqala hadha ma'un tatawadda'u bih qala ma umirtu kullama bultu an atawadda qala ma umirtu kullama bultu an atawadda walau fa'altu lakanat sunnah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri di belakangnya dengan memegang bekas air yang bertangkai berisi air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini wahai Umar?" Maka Sayyidina Umar pun kata, "Ini adalah air untuk Rasulullah berwudu." Maka Nabi pun kata, "Aku tidak diperintahkan berwudu setiap kali aku kencing. Mana aku tidak diperintahkan berwudu oleh Allah setiap kali aku buang air kecil, aku tidak diperintahkan berwudu." Padahal kita tengok dalam hadis lain, memang Nabi setiap kali dia qada hajat, tak kira hadas apa ni kita kata buang air kecil, dia akan ambil wudu. Dalam hadis lain. Tapi sini dia tak buat. Jika aku lakukannya, ia adalah sunat. Sunat. Jadi maknanya Nabi buat sekali tu sunat. Tapi Nabi dalam banyak hadis dia buat sama gitu. Mana selepas dia istinja mesti dia ambil wudu. Sebab apa? Sebab Nabi kata aku ni sentiasa dalam keadaan berwudu. Sebab dia nak sebut nama-nama Tuhan. Kalau orang bagi salam tu dia nak kata waalaikumsalam, assalam tu nama Allah. Bahkan dalam riwayat kita bincang dalam Sunan Nasa'i itu, Nabi kalau dia tak ada wudu dia tak jawab salam. Dia pergi ambil wudu, lepas tu baru dia jawab. Dan ma'ruf, sahabat pun faham perkara ini. Keadaan Rasulullah tu begitu. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa wuduk hanya wajib kepada orang yang berhadas bila ingin melakukan amalan yang dilarang ketika berhadas, seperti sembahyang, tawaf dan sebagainya. Mana kalau tidak kerana sahabat benda-benda ni, dia jadi sunat. Orang panggil wuduk sunat. Hak wuduk wajibnya bila dia nak salat, bila dia nak buat amalan-amalan yang mana jadi syarat sah tu kena ada wuduk. Hak tu dia panggil wuduk wajib lah. Baik. Al-Munawi berkata, ini salah seorang tokoh dalam mazhab Hanafi. Dia kata mana? Dia kata menganggap wuduk di dalam hadis ini sebagai wuduk dari segi bahasa sahaja, menyalihi zahir tanpa sebarang keperluan. Yang jelas sebagaimana disebut, maksud dia begini. Kalau kita anggap
Maksud wudu yang mana Sayyidina Umar sediakan air untuk Nabi ambil wudu, lepas tu Nabi kata aku tidak diperintahkan untuk wudu. Wudu sini kita kena faham dari sudut istilahi. Wudu lah, sebab dia wudu ni ada juga dari sudut bahasa. Wudu dari sudut bahasa ni dia basuh tangan. Sebab wada'a ni dia boleh dengan erti basuh tangan. Dia boleh dalam bahasa Arab dari segi makna. Daripada kalimah itulah mari wudu tu. Jadi kata Syekh Munawi, kalau ada orang faham wudu hak sebut dalam dengan erti basuh tangan secara lurah, tak betul tu. Dia kena faham hak ni sebab tu Nabi kata. Maknanya apa? Maknanya Nabi akan basuh tangan tu. Tetapi hak Nabi nafikan, dah hak Sayyidina Umar berniat untuk Nabi ambil wudu tu, dan Nabi nafikan wudu tu wudu istilahi. Kita yakin Nabi akan basuh tangan tu bila selesai dia istinja tu, dia akan basuh tangan. Itu sebab adalah hadis Nabi suruh basuh untuk kebersihan. Dah hak tu sesuai dengan anjuran pihak kesihatan doktor, memang sesuai, tepat tu. Yang jelas sebagaimana disebutkan oleh Al-Wali Al-Iraqi ialah makna dari sudut syarak sini yang sudah dimaklumi. Maknanya hak ni secara istilahi lah, bukan secara lughawi. Umar radhiyallahu anhu mahu supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk selepas berhadas, tetapi Rasulullah meninggalkannya untuk meringankan umat dan untuk menerangkan bahawa bila beristinja kemudian ambil wuduk itu sunat sahaja. Nak ayat tu. Tapi kebiasaan Nabi memang Nabi ambil wuduk, tapi kok mana pun sunat, bukan wajib. Ya boleh. Maksudnya kalau tak ada wuduk boleh ke tak nak pegang Quran? Saya tambah lagi soalan. Boleh kalau tak ada wuduk nak baca Quran? Tadi sekat pegang kan? Kalau ni baca boleh ke tak? Dia beginilah masalah ni, masalah khilaf. Rasanya kita bincang dah Sunan Nasa'i dulu. Rasanya ada bincang dah. Dia khilaf lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Kalau baca pun tak boleh pahala. Boleh baca tak boleh pahala. Kalau nak dia pegang Quran ni maksudnya menanggung Al-Quran. Tak boleh juga. Dia kena mesti dia dalam keadaan bertaharah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Perkara ni termasuk dalam khilaf. Khilaf ni nak ayatnya boleh, bukan nak ayat molek. Semua ulama kata molek ada wudu. Semua kata begitu. Cuma nak kata sebab dalam mazhab Syafi'inya dosa tu. Termasuk dalam dosa tu kalau buat gitu. Tapi dalam kitab fiqh ni dia ada sedikit keganjilan dalam perbincangan ni. Misalnya ulama-ulama ni dalam kitab lah. Ulama mazhab Syafi'i dia kata kalau sekiranya tak ada lah. Tapi hak tu berkait dengan orang haid lah, berkait dengan orang berhak orang haid. Hak ni semua ulama. Tapi hukum mana pun khilaf juga. So kata tak apa pun boleh. Rakyat tak apa bukan makna molek. Kita tidak anjur kalau nak baca Quran secara serius tu. Secara serius nak baca serius tak ada wuduk, kita tak anjur buat gitu. Sebab saya sendiri kita nak baca mesti kita ambil. Tetapi nak ayatnya benda tu khilaf. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dosa lah. Baca pun tak boleh pahala. Tu. Jadi kalau orang lain kata harus tu mana boleh pahala? Cuma tak dosa sebab dia kata harus, bukan makna molek. Tu kalau sekiranya orang panggil dalam keadaan hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, misalnya kita kata dari keadaan haid, lain, dia bincang lain tu. Kalau seorang itu berjunuk lain. Berjunuk ni lain, hak tu ulama lebih ketat lagi. Maknanya dia kena pergi ambil wudu. Dia kena mandi wajib lah. Hak berkenaan haid ni tak boleh mandi wajib, tak boleh, dia kena kering dulu darah haid. Hak tu khilaf lain pula. Dia tak sama tu khilaf di kalangan ulama. Misalnya kita ambil perempuan haid lah, kita bincang tu dah. Memanglah dalam mazhab Syafi'i tapi dalam Imam Bukhari boleh baca Quran perempuan tu. Sebab kalau dia nak mandi wajib pun tak boleh lagi, muka tak kering lagi darah haid. Tu lain cerita. Hak junub tadi dengan sebab dia keluar air mani, sama ada melalui persetubuhan ke ataupun tidak melalui asal keluar air mani, dia tetap dia dikira berjunub. Tu memang ulama kata ramai ulama kata tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia boleh pergi mani selalu. Hak perempuan tak boleh. Kena 10 hari kena tunggu lah, cukup 10 hari biar kering dah baru boleh. Tu dia lain pula. Tu ramai ulama kata boleh. Ibn Taymiyah ke Imam Bukhari kata boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun ada kata boleh, tapi dengan niat tidak pegang Quran. Dengan niat tidak pegang Quran. Kalau dia nak pegang lah. Sehingga pelik ada dalam kitab. Letak jarum celah Quran. Lepas tu dia akad Quran tapi dia niat akad jarum. Pelik. Ketemu pakai helah.
dah terang dah akak Quran, tapi dia tak jarum kan dia tak celah Quran. Masa dia akak Quran, dia niat dalam hati akak jarum. Siapa gitu sekali? Sebab tu ulama lain kata tak payah kata kita pakai akak terus lah, pakai pendapat orang lain pun betul juga. Soalan ini sama-sama mazhab dia berdiskusi lah, berdiskusi. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i, orang kata tak boleh baca Quran, dia kata boleh kalau niat doa. Dan doa berapa ya doa dalam Quran ni. Nak naik kereta ada baca doa. Lepas tu doa nak dapat anak. Gitu doa kampung ni. Lepas tu bukan semua doa. Itu perbincangan lah, perbincangan. Tetapi bagi saya ni hak ni khilaf lah. Kita nak pakai mana ikut kita. Dia kalau kita nak pakai kata hak tali seperti mana mazhab Syafi'i. Besar mazhab Syafi'i ni, bukan kecil. Jangan kita kata dah besar satu mazhab. Mazhab Syafi'i memang tak ada. Kalau kita nak pakai tu, tak apa. Tapi kalau orang lain nak pakai hak lain, nak pakai mazhab Bukhari, tak apa, boleh. Dia kata tak boleh kalau buat gitu, makna dia telah meremehkan Al-Quran, menghina Al-Quran. Awak tak baca tu menghina Quran. Kawan ni sebelum masa dia taharah dia baca, masa ketika dia haid pun dia baca. Dia pun tak ada pun niat nak menghina awak, kata tu tuduhan tu. Nak yang nyebab khilaf ni tasawuf itulah dia ada. Lepas tu kalau kata dia baca, dia pakai pendapat lain, salah ke dia? Tak salah. Kalau dia kata salah, makna seperti menyalahkan ulama-ulama lain pula. Besar juga tu ulama lain tu. Imam Bukhari ni kecil ke? Ni bagi khilaf. Sebab tu bagi saya khilaf jenis peribadi gini tak melibatkan orang tak apa. Tapi kalau bab hukum perkahwinan tak boleh, kena ikut ketentuan pihak apa ni kita kata penguasa agama negeri, sebab dia berlaku melibatkan mahkamah. Tak boleh tu. Muamalah tu kena ikut kerajaan. Kerajaan Malaysia misalnya di Kelantan dia ada majlis agama Islam, kena ikut tu. Tapi kalau dalam bab peribadi, tu tak ada masalah. Siapa dia nak samai kita tu. Saya nak samai awak sebab awak tak ada wuduk baca Quran juga. Siapa dia nak samai, bukan kesalahan pun. Bukan kesalahan pun. Kalau ada orang kata wajib ikut mazhab Syafi'i juga, kawan tu kena masuk bilik kaunseling. Ada masalah tu dalam pemahaman agama tu. Gitu ya benarnya, tak ada apa dalam bab ni. Kita akan jumpa lah akhirat ni. Banyak lagi kita tak bincang tu. Dalam kitab Mishkat ni akan jumpa akhirat tu bab tu. Dalam bab tu. Jadi lepas tu bila sebut gitu, kita tetap juga nak pergi dengan pandangan ulama yang kata tak boleh, misalnya mazhab ni, tak ada jadi masalah pun. Tak ada jadi masalah. Gitulah. Tetapi kok mana kena ingat, semua ulama kata, kecuali hak perempuan haid tadi, hak perempuan haid tu dia perbincangan lain tu. Kalau hak kata dia dalam keadaan berjunub, dalam keadaan tidak ada wudu, memang semua ulama kata hak tu lebih afdal. Semua kata tak ada khilaf, kena ada wudu. Cumanya bezanya kalau baca juga dosa ke tak? Kalau mengikut mazhab Syafi'i dosa lah. Tapi setengah-setengah mazhab lain tak. Cuma dia kata haruh, bila haruh ni maknanya boleh pahala juga, ataupun tidak berdosa. Gitu. Hak sanima dalam mazhab Syafi'i siapa berdosa lah tu. Tu beza dia ni. Lepas tu hadirat nak pakai mana? Selepas kita belajar, kita tahu perkahwinan ni khilaf zaman Nabi lagi khilaf, zaman sahabat lagi khilaf. Ikut kita, atas pilihan kita. Saya tak nak kata apa tu. Dia setengah-setengah tempat tu dia tanya, ustaz dia pakai mana? Setaya kita ni ganah dia. Duk sebut-sebut ustaz pakai mana? Saya pakai hak boleh. Saya pakai boleh. Walaupun saya sendiri nak baca Quran tak pernah tak ada wudu. Ada wudu sama. Tapi dari segi kita nak pegang, kita pegang hak harus. Kalau perempuan haid, tu memang saya pegang pendapat orang kata memang tak boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Walaupun saya sendiri, ialah kalau dah selain daripada hak haid, dalam keadaan kita tidak ada wudu tu, kita ringanlah sikit. Misalnya kita nak ambil Quran, contoh ni, kita ni bukan dalam keadaan hadas besar, keadaan tak ada wudu, tiba-tiba tengok Quran, anak kita letak atas latang atau di meja, tak sesuai lah dalam keadaan tu. Jadi kita nak ambil, pakai ambil gitu letak, tak ada wudu tak. Kalau saya pergi tu dalam bab tu, mana ringan lah. Tapi kalau nak baca Quran pun saya tidak pegang seperti mana dalam mazhab Syafi'i. Tetapi saya sendiri dari segi pengamalannya kita nak ambil hak afdal, cuma ayatnya kita pegang pendapat tu. Gitu ya. Mana kita tidak ikat tu sampai kemah keming kejap nak buka tak boleh. Tidak gitu. Tapi kalau ada nak buka tak boleh.
Misalnya nak ambil Quran di atas meja, tak apa, silakan, tak ada masalah tu. Tak ada siapa marah pun kita tu. Ni keluasan dalam mazhab lah. Oh, dia kata tak boleh, tidak mazhab pia. Siapa mazhab pia, mazhab Syafi'i pia ni dia maksud. Cuba ya. Hak kita kata mazhab Syafi'i hak pia mazhab Syafi'i, cuba ya. Apa dia maksud dia? Apa dia? Cuba ya. Awak pergi Mekah tu pakai mana? Awak duk urusan bank tu pakai mana? Lepas tu hak duk beli barang bertangguh gapo semua sekali dengan deposit dengan tu hak pakai mana tu? Syafi'i pia ke tu? Tak ada pun mazhab Syafi'i, tak boleh hak tu. Lepas tu ambil basuh nak pakai mana tu? Tak ada sirai-sirai pun. Jadi hadirat kena faham lah. Ni masalah fiqh. Saya ingat satu ketika tu ada sahabat saya, dia beli mesin basuh Syafi'i. Mesin basuh dia ada sirai. Pelik mesin basuh dia. Lama dah masa belajar. Dia kata puas hati mesin basuh ni. Dia lepas itu dia ada sirai ke atas air. Tapi kena air kuat lah. Air slow tak jadi. Kalau air mana ada lah ni tak apa nak jadi. Dia kena air kuat. Tak apa ikutlah. Itu masalah kita lah. Peribadi tu. Tak ada masalah. Gitulah. Jadi kita jangan, kita nak pegang, kita nak ikat kita dengan mazhab Syafi'i, ikat kita sore sudah. Kalau kita nak ikat kita dengan mazhab Syafi'i, dia kita nak ikat orang lain juga, tu jadi masalah. Dia tuduh orang ni macam-macam. Itu jadi bahayalah. Ada. Kadang-kadang setengah orang kita ni kita sebut gitu dia marah dah. Padahal perkara tu perkara kebebasan dalam bab mazhab. Akidah tak boleh. Gitu. Orang yang kecek kadang-kadang nak ikut mazhab Syafi'i tak boleh lari. Dia pun tak ikut dah semuanya. Cuma dia tak tahu kat sebenarnya. Dia tak ayak ke bapak dia ni. Dalam bab ni dia tak ikut dah Syafi'i. Hak ni dia tahu. Cuma dia tak erti. Jual bersyarat ni boleh ke dalam mazhab Syafi'i? Tak boleh. Dalam jual beli tak boleh ada syarat-syarat. Tapi kita ikut mana lagi? Tu benda-benda gitu banyak dah. Dalam bab muamalat sistem perbankan misalnya, banyak kita tak ikut. Sebab apa? Sebab ulama-ulama kita di Malaysia ni memang dia cerdik. Dia tengok mana lebih bermanfaat untuk umat sesuai dengan zaman. Boleh jadi satu ketika bila zaman berubah akan guna pula pendapat yang satu ketika ditinggalkan. Memang begitu hakikat pendapat ulama ni. Dalam bab ni dia ada keluasan dia. Ni bagi bab muamalat ni dia guna kaedah. Kecuali dalam bab ibadat khusus ni tetap tak boleh apa dah. Kalau tahiyatul masjid tu tak boleh jemaah, pas sampai khemah tak boleh jemaah dah tu. Ni tak ada keperluan tu. Gitulah hadirat. Jadi bila kita faham perkara ni, manakala ada orang berbeza dalam bab ni pun, insya-Allah dia tidak jadi satu perkara yang membebankan akal kita lah. Kalau tidak dia jadi denyuk dah. Bila tengok orang lain buat tak serupa dia. Hak jenis berdenyuk gini ni, dia kena belajar biar lebih sikit daripada apa yang dia belajar sekali. Ketika dia denyuk tu bahaya tu. Boleh pecah orang tu, pakai hospital tu. Kena jaga molek. Saya kena dah tu yang saya sebut agak mulia hadis kata awak nak kasar dak sebab orang kita ni saya kena dah. Kita bincang hadis Nabi ni, hadis dia tidak khusus untuk Syafi'i. Ni hadis Nabi ni. Sebab tu dalam hadis-hadis dikumpulkan oleh ulama mazhab Syafi'i, mazhab lain pun syarah hadis tu. Sebab syarah hadis tu bukan untuk eksklusif untuk awak. Kita kena faham tu. Cuma khilaf tu ada sebab dia. Sebab tu penting. Sebab tu saya tekan sangat misalnya dalam pengajian Nasa'i kita tekan sangat dalam bab ni. Imam Syafi'i kata kenapa khilaf? Apa dalil dia? Biar kita tahu. Kadang-kadang daripada satu hadis tu lebih pada 4 mazhab keluar istinbat hukum. Sebab apa? Kaedah istinbat hukum tidak ada berbeza. Kaedah tarjih, kaedah jam, macam-macam kaedah. Kalau kita mengaji Sunan Nasa'i, siapa 700 lebih dah hadis tu, banyak dah kita jumpa tu. Kaedah-kaedah yang ulama guna. Misalnya kita kata bab setuh zakat. Tepat kita kalau setuh zakat, kalau tak ajar molek masyarakat, tak royak molek, tiba-tiba mari tebuk setuh zakat tak batas, setuh hidung, dia kata Wahabi. Kita kata dak, ambo tak royak tak habis lagi. Sayyidina Ali kata gitu. Ambo royak tak habis dia kata Wahabi dah. Sayyidina Ali kata. Cuba kata mula. Dia tak berani nak kata Sayyidina Ali Wahabi. Dia tak berani. Kalau dia kata Sayyidina Ali Wahabi hadirat. Bakal natu dia pun tak sewak tua. Orang kita ni hadirat kadang-kadang dia gitu sikap dia pelik sungguh kita kata. Hak benda lain boleh berbeza. Tapi hak ni tak boleh.
Tu pelik tu. Okey kita kata setu zakar tu dah. Tak ada tu. Saya nak kata apa aku setu hidung. Sahabat tu. Ibnu Mas'ud kata gitu. Takut besar tu. Tu. Lepas tu kita nak pakai kata mana setu zakar tu batal tu. Pakai tak apa tu memang mazhab Syafi'i gitu. Dan kita pun tak boleh kata tak betul tu tak boleh juga. Sebab ni khilaf mu'tabar. Khilaf ada dalil semuanya. Gitulah dia hadrat. Saya sebut tu bukan apa dia bila tanya soalan ni pendek tu. Cuma nak ayatnya takut kalau saya jawab gitu saja takut jadi nampak salah faham pula. Dak hadrat boleh tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab gitulah. Tetapi kalau tanya kita benda-benda ijma', kita tak akan ubah dah kalau ijma'. Misalnya perempuan haid kena semaya ke doa tu ijma' dah tak boleh. Kalau ada orang kata perempuan haid kena semaya, kafir dia ulama kata. Waktu bagi ijma'. Nak ijma' wano sahabat khilaf, situ khilaf tu. Nak siapa ke zaman kita tu banyak benar khilaf. Kalau baik sebab tu kita kena tahu. Sebab tu hak kita duk mengaji dalam syarah Nasa'i sampai 700 lebih dah ada tu. Kena jumpa sama hak ni ijma'. Bila ijma' ulama tak bahas lalu. Kalau jelas ijma' ulama tak bahas lalu. Tapi kalau tidak ijma' masih ada ruang khilaf. Di situ akan berlaku perbincangan di kalangan ulama. Baik, saya ambil lagi. Hadis yang ke-36. Lepas tu ada biarlah nak sebut soalan ni hak berkait dengan ni nah bunyi ya tak. Ni tidak sinilah saya kuliah. Dia tanya gini. Patutlah ke mana ustaz dia kata tu. Dalam kuliah ni. Suami isteri dia pakai batal. Setu suami isteri. Ni setu suami isteri bukan nak ayat tapi bahagian sama. Ni bahagian khilaf lah belakang ni. Isteri dia pakai mazhab Syafi'i. Dia duduk di Malaysia lah belakang ni. Mana kalau dia setu untuk laki dia batal wuduk dia. Tok laki dia kata tak batal. Tak pelik ulama kata batal lah dia sebab dia mungkin dia pegang pendapat kata batal. Tok laki dia tak batal, mungkin dia kata tak batal. Patutlah ke mana? Dak lagu tu. Lagu mana lagi? Lepas tu dia kata, tak aci lah. Awak setu saya batal. Awak tak. Sebab tu dalam ni kena faham-faham lah. Maknanya tu lelaki jangan setuh lah. Setuh dinding, setuh kain, sudah lah. Jangan setuh dia. Nyanyi ke dia sebab dia pakai batal. Sebab tu bagi saya, kalau saya ni bincang molek lah. Bincang molek. Kita nak buat rumah, nak tak dapur mana boleh bincang. Nak tak dapur depan ke dapur belakang. Tiang ni nak bulat kau 4 segi. Hak tu bincang tu berhari-hari nak tentu tiang saja nak buat rumah. Hak ni tak kita boleh bincang. Ginilah kita pakai tak batal lebih mesra lagi. Bincang molek. Tapi kena tahulah. Ada ke dok pendapat tu dalam agama kita kena tahu, jangan agak-agaknya ada berkali. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Dia kena tentu ada kena tahu. Dia tak boleh agak-agak tak sah. Dalam nak amal. Dia kata kita dengar banyak dah khilaf ni berkalinya ada spot tu juga tu dia kata tak boleh gitu. Dia kena jelas ada. Kena tahu, tak ingat dalil tak apa biar tahu ada. Itu hadiah. Kalau kita buat atas rasa agak tak sah. Tak boleh dosa gitu tu. Amal. Gitu saya malah duk pandai dah tu. Lawan tanya ustaznya panggil mana? Dok saya sebut tu saya pegang pendapat Bukhari, patuh Aisyah tak ada. Sahabat ramai pergi kata tak ada, saya pegang tu. Adalah sebab saya, patuh hati-hati nak pegang kata batal. Tak apa, silakan, tak ada masalah pun. Tak ada masalah, tak berkait kita tu masing-masing tu. Gitu. Jangan pula kita sakit hati, apa dia pegang tak batal. Kita pegang hati sakit hati. Siapa nak makan nasi pun tak lalu. Kalau dekat tu dia mau pergi sebab kawan kalau gitu. Gitu yalah mudah kita buat kira. Baik, hak terakhir ni kita ambil selagi hadis ni. Gitulah hadis. An Abi Ayyub Al-Ansari wa Jabir bin Abdullah wa Anas bin Malik anna hadhihi al-ayah nazalat fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral ansar inna Allah qad athna 'alaikum fit tuhur fama tuhurukum qalu natawaddau lis-salah wa naghtasilu minal janabah wa nastanji bil ma' qala fa huwa dhaka fa 'alaikumuh. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari
Jabir bin Abdullah dan daripada Anas bin Malik bahawa ayat ini turun. Ayat mana? Ayat tadi. Ayat tadi fihi rijalun, ada di kalangan lelaki-lelaki yang mana yuhibbuna an yatatahharu, mereka suka untuk bertaharah. Dan Allah suka pada orang yang melakukan taharah. Kata Abu Ayyub, Jabir dan Anas, sebenarnya ayat ni turun. Ayat ni turun ni tentang orang Ansar. Dia baca ayat ni, kemudian dia sebut hadis Nabi. Maknanya dia bawa hadis Nabi sebagai nak menyatakan hadis Nabi ni menghuraikan maksud siapa dhamir wa yuhibbuna tu siapa. Mereka suka tu siapa mereka tu. Dia guna hadis ni untuk menghuraikan ayat Quran tu. Ni dia panggil tafsir Quran menggunakan hadis. Hak ni hak moleknya. Apa dia kata? Nabi SAW berkata, wahai golongan Ansar, sesungguhnya Allah telah memuji kamu dalam ayat tadi. Dalam ayat tu fihi rijalun yuhibbun ayat. Allah puji kamu, maknanya mereka tu maksudnya orang Ansar. Dengan sebab kamu bersuci. Maka Nabi tanya pokok Ansar, mu suci lagu mana? Apa bentuk bertaharah yang kamu buat tu? Pokok Ansar pun jawab, kami berwudu. Kami berwudu. Maknanya setiap kali dia berhadas dia putus ambil wudu. Tu perangai pokok Ansar. Untuk semaya dia sebenarnya dalam riwayat lain syarah dia, makna dia sentiasa ada wudu. Kalau tidak semaya begitu juga. Kalau berwudu untuk semaya tu kita begitu, semua begitu. Ni sebut makna wudu tu wudu betul lah. Seperti wudu Nabi, memenuhi sifat wudu Nabi. Lepas tu dia mandi junub lah kerana sebab berjunub. Dan dia beristinja dengan air. Dia tidak istinja dengan batu. Kalau dia guna batu pun dia guna air pula lepas tu. Lepas ni kita bincanglah hadis kehadapan ni, dia ada sebut kepentingan beristinja dengan batu dengan air, nak berbanding dengan batu. Mana lebih suci? Dan mana lebih afdal? Nabi pun sebut, walaupun hadis tu setengah ulama pertikar. Tak apalah. Maka Nabi pun kata kepada dia, itulah kelebihan kamunya. Maknanya sentiasa ada wudu. Bukan nak semaya saja. Lepas tu bila berjunub kat mana ambil mandi, tidak tunggu lama, tidak sekerat hari baru mandi. Dak. Lepas tu istinja pula dengan air. Nak ayatnya bersih cara dia tu. Sebab tu Allah suka. Hadis ni sebenarnya mengikut ulama menunjukkan kelebihan beristinja dengan menggunakan air. Perbahasan berkenaan telah pun tersebut dalam hadis yang ketiga. Peringkat awal tu kita bincang dah. Gitulah. Cuma ringkasnya gini hadirat. Kita setakat tu cuma saya nak sebut gini, takut setengah-setengah takut tak dengar hak dulu. Hak ni nak ayat kelebihan beristinja dengan air. Baik. Kalau dalam kitab Bulughul Maram, hak dalam fiqh Syafi'i itulah. Pensyarah sebut misalnya Tawdihul Ahkam tu dia sebut, dia kata memang bukan dalam mazhab Syafi'i saja. Ulama dalam mazhab mana pun dia kata yang paling afdal kita beristinja, kita guna batu ataupun sesuatu yang seperti batu, kemudian guna air pula. Sebab kalau guna batu ni boleh kita sebut dia sekadar menanggalkan air najis, tetapi dia tidak menanggalkan sepenuhnya kesan najis. Itu yang pertama. Tetapi itu ada keharusan bagi yang tidak ada air. Tapi kalau ada air, setengah ulama kata tak boleh kena guna air, sebab itu lebih bersih. Tapi ada yang kata tak apa, istinja dengan batu boleh. Tapi kukuk mana pun tidak afdal pun. Tapi boleh, harus. Sebab tu ulama sebut harus beristinja dengan batu. Cuma bila nak guna batu sunat 3 kali. Bila nak guna. Tapi istinja dengan batu sendiri itu harus. Bila kita nak guna istinja dengan batu hak dikatakan harus, maka di situ ada sunat kena 3 biji batu. Dalam hadis kita bincang dah. Baik, yang paling afdal ni bukan tertentu pada mazhab. Semua kata istinja yang paling afdal adalah guna batu dan seumpama batu, kemudian guna air yang terakhir. Sebab itu lebih menyucikan. Dia menanggalkan air najis dan meninggalkan kesan najis. Dia hilang semua. Lepas tu lebih baik. Jadi kalau kita guna tisu dulu, lepas tu baru guna air, itu lebih afdal. Antara hikmahnya apa? Dia tangan kita ni, ni payah guna bahasa Kelantan tak? Dia tidak bolok kena najis tu. Ni kan kalau tak guna itu kan bolok lah. Tak bolok. Kalau tak wak kita kata dengan najis tu. Tapi tak apa, muka air kita banyak. Sebab tu kita bila dia istinja sebelum dia air tak kena. Sebab dia bolok tu. Dalam kitab tersebut mana tidak bertalawus, bergeluman dengan najis sangat. Nabi tak suka tu. Tu molek kau boleh buat gitu, molek benar, tapi kat payah kat lah tu. Silap-silap bila sombak daripada tanah.
No, kena ingat juga tu, kena berhati-hatilah. Kalau nak buat tu kena buat persediaan rapi juga tu. Jangan main-main. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.